Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Berita hari ini. Wahai pemimpin, bila nak bela nasib kami, kata nelayan. Berita sepenuhnya. Kerja-kerja penambakan laut di perairan Melaka sehingga menjejaskan sumber mata pencarian golongan nelayan pantai, rentetan hasil tangkapan yang berkurangan bukan sesuatu yang baru untuk didengari. Meskipun pelbagai janji untuk memberi nafas baharu kepada isu berkenaan menerusi beberapa sirip pilihan raya sebelum ini sudah dilakukan, namun semua itu didakwa hanya sebuah retorik politik. Bukan mahu menolak kepesertaan pembangunan, tetapi mereka hanya ingin layanan serta pulangan setimpal seiring dengan proses kemajuan yang dilakukan oleh kerajaan dan tidak hanya didatangi apabila tiba musim mengundi. Malahan golongan itu secara terang-terangan mengakui sudah muak untuk meluar rasa kepada sesiapapun maupun merayu wakil rakyat atau pihak berkuasa untuk membela nasib mereka. Muhammad Jali Ibrahim 69 yang sudah 40 tahun menyara kehidupan keluarga dengan mencari hasil laut berkata, sebagai anak jati negeri Melaka, dia mahu negeri ini terus berkembang seperti negara maju lain dan tidak pernah terlintas untuk membantah apa jua bentuk pembangunan. Bagaimanapun katanya, isu penambakan laut dan kesesakan kapal di perairan Melaka jelas turut melibatkan kehidupan nelayan karena lautan itu merupakan tempat mereka mencari rezeki. Bukan sahaja hasil tangkapan berkurangan, jaring dan pukat juga sering kali rosak, dek tersangkut pada kapal korek pasir sehingga kan ada kala mereka terfikir untuk bersara. Katanya lebih mengecewakan apabila janji yang ditabur seperti memperjuangkan pampasan rentetan sumber pendapatan yang terjejas lebih 50% sejak lebih 10 tahun lalu tidak berjaya diselesaikan sehingga ke detik ini. Sebenarnya kalau kerajaan bina istana emas sekalipun dalam laut, saya sebagai anak jati Melaka tidak akan marah. Sebaliknya berbangga kerana Melaka akan ada istana emas. Tetapi contoh tambakan pasir ini nelayan pun terlibat sama kerana ini tempat kita mencari rezeki dan pihak yang berkaitan bayarlah yang sepatutnya pampasan atau buatkan jeti dahulu, tentu rakyat tak akan bising. Ini apabila tambak pasir macam ini yang untung kerajaan, kontraktor juga untung, tetapi kenapa nelayan kena rugi? Tidak sepatutnya nelayan rugi, yang mana tidak setidak-tidaknya berilah sedikit pampasan bantu kumpulan kami, katanya ketika ditemui di jeti pangkalan Sungai Lere di sini. Bagi Zanuddin Alwi 52, dia turut mengakui bingung mengapa suara dan keluhan kumpulan nelayan kepada pihak berkaitan seringkali dipandang sepi. Katanya dia tidak menolak ada kala ada pemimpin tempat tandang pihak berkaitan tampil coba membantu mereka, namun ia hanya sekali dua selain tidak menemui titik nokta. Sampai sekarang bab pempasan kita rasa tidak berbaloi dengan apa yang terjadi pada nelayan di Melaka, sedangkan tempat lain semua cukup kami tengok. Contohnya macam di Pulau Pinang, tak silap saya kerajaan bagi RM75.000, maknanya pemimpin mereka ambil berat tentang nelayan. Kadang-kadang tu apabila bertukar sahaja kerajaan semuanya automatik jadi bercelaru dan jalan penyelesaian akhirnya tidak ditemui, katanya. Bagi ketua nelayan pangkalan Sungai Lere Kamarudin Karim, mereka tidak lagi mahu pemimpin yang hanya tunjuk muka apabila tiba musim pilihan raya. Sebaliknya mereka mahukan calon di kursi parlimen yang prihatin dan boleh menyelesaikan bebanan yang ditanggung semua nelayan sejak lebih 10 tahun. Ada pampasan yang dijanjikan dari dahulu tetapi tidak sampai dan cuma sagu hati sahaja yang diberi, dan itu ibarat gula-gula untuk memujuk nelayan. Selalunya semua ini berlaku waktu nak pilihan raya macam inilah, barulah nelayan didatangi pelbagai pihak. Jadi harapan besar kami nelayan ini cuma mahu hak kami seperti pampasan diberikan kepada kami yang sepatutnya, dan calon parlimen tangga batu yang kami harapkan nanti juga calon yang prihatin dan bukan hanya sekadar melepas batuk di tangga, katanya. Tambah beliau, seperti sebelum-sebelum ini, mereka tidak lagi mahu pemimpin yang hanya cuba buka mata apabila tempo pilihan raya dan apabila berjaya memegang jawatan nasib mereka tetap tidak terbela. Sekian laporan. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tekan lonceng untuk pemberitahuan berita seterusnya.